Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan meneruskan daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dan kita telah sampai kepada bahagian yang mana beliau membicarakan tentang adab-adab bangun daripada tidur. Seperti mana saya mengatakan pada minggu yang lepas, Al-Imam Ghazali di dalam kitab ini beliau menerangkan kepada kita berkenaan dengan amalan harian, daripada masa kita bangun daripada tidur hingga ke masa kita tidur. Apakah adab-adab dan juga zikir-zikir dan amalan-amalan yang sepatutnya kita melakukan sebagai seorang Muslim. Maka beliau menekankan perkara ini. Seorang Muslim adalah seorang yang sentiasa berada di dalam penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah perkara yang pertama beliau membicarakan di dalam awal kitab. Bagaimana kita nak menghidupkan keyakinan bahawasanya Allah sentiasa melihat kita. Dan apabila kita yakin bahawasanya Allah melihat kita, tentu sekali kita memastikan Allah tidak melihat kita dalam keadaan kita melakukan maksiat. Maka apakah amalan-amalan yang perlu kita menghidupkan supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, supaya masa yang berlalu kita mendapatkan manfaat yang daripadanya pada tiap-tiap masa dan pada tiap-tiap keadaan. Maka kita mulakan pengajian hari ini dengan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan barakah penulis dan barakah kitab ini dan barakah pengajian ini dan hari dan bulan yang bahagia ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah dapat kita mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan kepada kita rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka beliau mengatakan, hendaklah engkau berusaha supaya dapat bangun dari tidur sebelum terbit fajar. Ini adalah perkara yang pertama beliau mengatakan, sebab masa sebelum fajar ini masa yang barakah. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, wa bil ashari hum yastaghfirun. Yani golongan yakni mereka yang dekat kepada Allah, daripada amalan mereka adalah mereka melakukan istighfar pada waktu ashar. Ashar ini jamak sahar, dia adalah masa sebelum terbitnya fajar. Jadi ini adalah perkara yang pertama beliau mengatakan. Dan hendaklah zikrullah yang mendahului segala sesuatu. Jadi apabila kita bangun daripada tidur, maka kita pastikan perkara yang pertama kita melakukan adalah ingat kepada Allah. Jadi sebelum tidur kita ingat kepada Allah, bangun tidur juga kita ingat kepada Allah. Bila kita nak tidur, akhir perkara adalah zikrullah. Sebelum kita tidur, akhir ini perkara adalah kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bangun daripada tidur, kita pastikan perkara yang pertama sekali adalah ingat kepada Allah. Maka beliau menukilkan doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun daripada tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini adalah doa yang biasa kita baca, short form. Tapi Imam Ghazali masya-Allah dia menukilkan doa agak panjang sedikit di sini. Jadi kita lihat ini kepada beberapa makna daripada zikir ini. Zikir ini mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidup kami setelah dia mematikan kami. Sebab tidur ini dia adalah dikirakan sebagai mati yang kecil. Mati ini kita ada terbagi ini kepada dua bahagian. Kita ada mati yang kecil dengan mati yang besar. Jadi tidur ini dia adalah mati yang kecil. Apabila kita tidur, kita tidak perasan apa yang berlaku di sekitaran kita. Sebab ini kita pada panca indera yang ini kesemuanya yang ini tertutup. Kita tidak melihat siapa yang berjalan di hadapan kita. Kita tidak dengar kalau orang memanggil kita sebagai misal. Maka ini adalah ibarat yang ini mati yang kecil. Maka kita mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, yakni yang telah kembalikan kepada kami daya yakni untuk kita menjalankan kehidupan semula, dengan dapat kita melihat dan dapat kita mendengar.
selepas dia mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita akan kembali. Yani doa ini mengingatkan kepada kita tentang nikmat kehidupan dan juga tentang kematian, dan bahawasanya manusia ini akan kembali kepada Allah. Dan Allah yang menciptakan manusia, dan kepada Allah manusia akan kembali. Maka Islam mengajarkan kepada kita maut ini bukan segala-galanya. Jadi bukan maksudnya manusia mati, manusia dah tak ada kena-mengena lagi dengan apa-apa yang jenis kehidupan. Tidak. Bahkan kematian ini adalah permulaan kehidupan kita akhirat. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang datang selepas mati. Maka mati ini adalah perantaran saja daripada satu alam kepada alam yang lain. Sebab manusia apabila mati, manusia akan pergi kepada alam yang lain, alam barzakh. Bukan maksudnya manusia terus musnah, sudah tidak wujud lagi. Tidak. Roh kita masih ada. Apabila kita mati, roh kita dicabut daripada badan. Roh yang sama yang ini akan pergi ke barzakh. Roh yang sama. Walaupun jasad kita dimakan oleh bumi, akan tetapi roh kita tidak dimakan oleh bumi. Roh kita akan diletakkan kepada alam yang lain. Itu sebab kita dipersoalkan, man rabbuka wa man dinuka wa man nabiyuka wa man qiblatuka wa man ikhwanuka. Ini adalah soalan-soalan selepas mati, memerlukan kepada iman untuk kita nak menjawab siapa Tuhan kamu, siapa yang apa yang agama kamu, siapa yang ikhwan kamu, siapa nabi kamu, mana kiblat kamu. Jadi manusia diuji hatta selepas kematian. Itu sebab orang yang tidak beriman, dia akan menyesal semenyesalnya kalau dia dapat tahu lepas mati rupanya ada kehidupan lah. Yani sebab ada manusia dia menyangkakan mati ni kira dah khalas, badan kita ini akan dimakan oleh bumi, dah tak ada kena-mengena lagi dengan apa-apa jenis kehidupan. Manusia ini akan musnah. Ada sebagian manusia dia tidak beriman, dia menyangkakan begitu. Tetapi apabila dia dibangkitkan, dan apabila dia mendapati selepas ini maut ada kehidupan lagi di barzakh, menghadapi malaikat maut, menghadapi malaikat munkar dan nakir, manusia ini akan menjadi menyesal semenyesalnya. Dan soalan yang sama akan ditujukan, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak akan mendapati untuk menjawabnya. Hatta sakaratul maut tidak dapat mengucapkan la ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. Maka kehidupan selepas kematian, kehidupan yang sangat panjang. Seperti mana kita mengatakan banyak kali, lepas alam barzakh kita ada mahsyar. Lepas ini mahsyar ini kita ada sirat, dan kita ada mizan, dan kita ada hisab. Masya Allah, ini adalah perkara-perkara yang berat. Cuba bayangkan hisab. Semua nikmat Allah memberikan kepada kita, kalau Allah mahu, dia boleh menanyakan kepada kita di mahkamah ni. Apa yang kita melakukan semua ditulis dalam kitab. Dan selepas itu ditimbang di mizan. Dan selepas itu kita diperjalankan sirat, di bawah dan neraka Jahannam. Balik kepada amalan kita. Kalau amalan kita alhamdulillah kita kembali kepada Allah dalam keadaan beramal, dalam keadaan iman dan amal saleh, InsyaAllah kita akan selamat di barzakh, selamat di mahsyar, selamat di mizan, selamat di sirat, dan insyaAllah masuk syurga tanpa hisab. Ini adalah kita mengatakan Masya Allah kejayaan yang hakiki. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, syurga tanpa hisab, jannah bi ghairi hisab. Sebab ini hisab adalah adab. Hisab adalah adab. Dan juga mereka memikirkan bagaimana masuk syurga bersama Nabi Muhammad SAW. Sebab mereka mengatakan bagaimana kalau kita tidak masuk syurga bersama Nabi. Itu adalah kemusykilan mereka. Para sahabat Nabi SAW, ini kemusykilan mereka adalah kalau nanti dah masuk syurga, bagaimana, di mana Nabi SAW. Sebab ini mereka mahu ini bersama dengan Nabi. Maka doa ini mengingatkan kepada kita, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Kepada Allah kami akan kembali. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami berpagi-pagian, dan begitu juga kerajaan ini Allah Subhanahu wa taala. Dapat melakukan sedemikian, maksudnya dapat masuk ke alam ini wujud kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebab Allah yang menghidupkan segala-galanya. Kita dapat berpagi-pagian kerana Allah. Kita sekarang berpetang-petangan kerana Allah. Apa maksudnya?
yakni Allah menciptakan kita. Allah yang memberikan kepada kita kehidupan, dapat kita menjalankan kehidupan, dapat kita masuk kepada waktu pagi, dapat kita masuk kepada waktu petang. Sebab Allah masih memberikan kepada kita peluang. Kalau Allah mahu, Allah tarik nyawa kita bila-bila masa. Mungkin kita hari ini kita berpetang-petangan, besok kita tak tahu sama ada kita boleh berpagi-pagian ke tidak. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menarik nyawa kita pada malam ini, maka besok kita tak dapat lihat. Betul tak? Saudara kita tak dapat lihat kita hari esok di masjid ini solat zuhur, di Masjid Khalid dan sebagainya misal. Maka ini adalah balik ini kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doa ini mengingatkan kepada kita berpagi-pagian kerana Allah. Ini Allah yang memberikan kita peluang dapat masuk kepada waktu pagi. Sama juga Al-Mulk, yang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita lihat. Binatang-binatang, langit dan bumi, matahari, bintang-bintang, para malaikat dan sebagainya. Ini semua adalah alam mulk. Maka mereka juga yang dapat menjalankan kehidupan yang mereka kerana Allah. Sebab Allah yang menciptakan dan Allah ini yang memberikan peluang. Wal 'azamatu wa sultanu lillah. Segala kebesaran dan segala kesultanan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini maksudnya dimiliki oleh Allah. Allah yang maha besar, yang ini selain Allah Subhanahu Wa Taala adalah ciptaannya. Tidak ada kebesaran melainkan bagi Allah. Dan tidak ada kerajaan melainkan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kerajaan di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyainya. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah ini maha berkuasa, dia yang menciptakan segala-galanya, dia yang memiliki segala-galanya. Selain daripadanya tidak memiliki apa-apa. Wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Kemuliaan di sisi Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila bin nahar wa tulijun nahara bil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yani Allah yang mengajarkan kepada kita tauhid. Jadi siapa Allah? Dia yang memiliki segala-galanya. Dia yang mengeluarkan kehidupan daripada kematian dan kematian daripada kehidupan. Dan dia yang menghidupkan dan mematikan dan memiliki segala-galanya, dan dia maha berkuasa atas segala-gala. Maka Allah yang memberikan kehinaan, dia yang memberikan kemuliaan. Maka manusia yang dimuliakan oleh Allah mendapatkan kemuliaan. Manusia yang dihina oleh Allah tidak mendapatkan kemuliaan walaupun 1 juta manusia memujinya. Pada zaman sekarang kita lihat ada orang dimuliakan oleh berjuta-juta manusia, tetapi tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemuliaan hanya di sisi Allah. Apa yang disangkakan kemuliaan oleh manusia adalah kemuliaan yang bukan kemuliaan yang hakiki. Itu adalah kemuliaan yang mana manusia yang terpedaya dalam keadaan yang terpedaya dengan keadaannya. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Kami berpagi-pagian dengan fitrah yang diberikan oleh Allah, yaitu fitrah yang Islam. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita nikmat yakni iman dan Islam. Dan alhamdulillah kita dapat menghidupkan fitrah. Sebab fitrah ini Allah menanamkan bagi tiap-tiap manusia. Tiap-tiap manusia Allah menanamkan sesuatu dalam jiwanya. Ini dikenali sebagai fitrah. Tetapi manusia yang menentukan sama ada nak menghidupkan fitrah ini ataupun nak mematikannya. Kalau manusia beriman kepada Allah, maka dia telah menghidupkan fitrah yang diberikan kepadanya. Tetapi kalau dia tidak beriman kepada Allah, maka fitrah itu mati di dalam dirinya. Maka kita mengatakan asbahna ala fitratil Islam. Kami berpagi-pagian dengan menghidupkan fitrah yang diberikan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ala kalimatil ikhlas. Dan kami berpagi-pagian atas kalimah ini ikhlas, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Atas kita beriman bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima, dan atas cara yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni tauhid. Hanifan muslima,
dia adalah seorang yang menyerahkan diri kepada Allah. Dan Hanif yang dimaksudnya cenderung kepada kebenaran. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukan daripada kalangan al-musyrikin. Selepas itu doa ini meneruskan dengan mengatakan, Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawm ila kulli khair. Ya Allah, kami meminta kepadamu agar Engkau memberikan kepada kami segala kebaikan pada hari ini. Segala yang kebaikan kita minta kepada Allah diberikan kepada kita. Wa na'udzubika an najtariha fihi su'an, dan kami berlindung kepadamu agar kami tidak melakukan perkara yang berdosa pada hari ini. Au najuruhu ila muslim, ataupun kita melakukan kezaliman kepada seorang muslim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Ya Allah, kerana-Mu kami pagi-pagian, kerana-Mu kami petang-petangan, kerana-Mu kami hidup, dan kerana-Mu kami mati. Ini adalah maksud hidup kita. Kita mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita menjadikan Allah maksud hidup kita, maksudnya segala yang diperintahkan oleh Allah kita akan melakukannya, segala yang dilarang oleh Allah kita akan menghindarkannya. Sebab ini kita hidup kerana Allah. Kita hidup kerana Allah dan mati kerana Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Wa ilaika nusyur, kepadamu kami akan kembali. Wa nas'aluka khaira hadzal yawm, kami minta kebaikan hari ini, wa khaira ma fi, dan apa yang berada di dalamnya. Wa na'udzubika min syarri hadzal yawm, kami berlindung kepada kamu daripada kejahatan hari ini, wa syarri ma fi, dan kejahatan yang ada padanya. Ini adalah doa yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Biasanya dalam kitab dalam Bidul Latif, Al-Imam Al-Haddad mendatangkan zikir ini. Bidul Latif kita lihat semua yang dizikir ini ada di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, insya-Allah dapat kita mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.